Ilmu agama perlu dicari dan dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan ilmu dunia. Itu kata Wan Najran Wan Muhammad Noh, antara bekas pelajar tahfiz yang berjaya. Dia kini berkhidmat dalam bidang kejuruteraan sejak 10 tahun lalu selepas memperoleh ijazah sarjana muda kejuruteraan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dia turut memetik hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, carilah dunia ini untuk bekalan kamu di akhirat, namun jangan kamu lupa tentang nasib kamu di dunia. Ketika berkongsi mengenai pengalamannya belajar ilmu tahfiz hasil dorongan keluarga, Wan Najran berkata dia tidak bersetuju sekiranya ada pihak yang berpendapat bahawa pelajar tahfiz kurang berjaya dalam bidang profesional. Dari segi kita nak menyusun masa tu, sebenarnya merupakan satu cabaran jugalah sebenarnya. Sebagai seorang hafiz Quran tu, terutamanya dalam kita berkerjaya dalam bukan bidang keagamaan. Tapi kita cuba sebaik mungkin, kena curi-curi masa dan alhamdulillah lah masih lagi diberi kesihatan untuk kita bahagi-bahagikan masa tu. Dan masa tu adalah, walaupun kadang-kadang tu agak susah juga. Tapi mungkin itu datang daripada orang kata pendedahan awal lah. Maknanya daripada mula lagi kita dah macam tu. Daripada awal lagi kita dah belajar untuk bahagi masa kita kan, walaupun banyak komitmen lain, dah cuba atur lah. Saya sangat tidak bersetuju lah. 100% saya tak setuju. Sebab orang-orang yang belajar Al-Quran tu, mana mungkin kalau kita katakan orang yang belajar Al-Quran tu dia tidak berjaya kan. Cuma mungkin itu subjektif. Mungkin kurang berjaya di dunia dari segi mata kasar sesetengah pihak, tapi insya-Allah di akhirat nanti dia pastinya terjadi dalam orang-orang yang berjaya. Cuma mungkin apa yang kita cuba ataupun apa yang kita boleh orang kata bagi sedikit penambahbaikan ialah kan, di samping kita belajar pendidikan agama tu, jangan juga kita lupakan tentang keperluan duniawi kita lah kan, keperluan duniawi kita. Maksudnya tapi walau bagaimanapun agama kena datang dulu. Agama datang dulu sebagai orang kata benteng ataupun dia punya asas dia, dan kemudian barulah datang ilmu-ilmu duniawi ini, yang mana kalau sebagai contoh kan, anak-anak tahfiz ataupun ustaz-ustaz tahfiz ni kan masuk dan berniaga kan, kita dari segi orang kata percentage dia untuk tidak berlaku adil dalam timbangannya, kita rasa mungkin tak ada. Maknanya ini kita bercakap tentang orang-orang yang jujur kan, yang takut dengan akibat perbuatannya. Dan saya kurang setujulah kan, kalau mungkin dari segi masyarakat yang kata salah untuk hantar anak ke tahfiz. Sebab saya sendiri pun masa saya mula-mula dihantar dulu oleh ayah saya, memang pada mula tu saya ada sedikit orang kata rasa kurang senang lah. Tapi sekarang ni apabila kita dah jadi dewasa sebagai seorang ayah kan, itu ialah antara benda-benda yang kita sangat-sangat berterima kasih kepada ayah kita kerana memberikan ilmu keagamaan itu pada kita cukup kan, sebelum kita pergi lebih jauh dalam dunia ni lah. Dan tentulah yang pertama-tamanya adalah cabaran dalam memelihara Al-Quran itu sendiri. Yang pertama dari sudut memelihara ingatan kita. Ialah kita pun sedia maklum kan, kita tidak duduk di dalam suasana Al-Quran di mana suasana yang dulunya kita berada. Kalau kita duduk dalam suasana Al-Quran, kita ada semangat untuk mengulang Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi cabaran itu adalah untuk mewujudkan suasana itu dalam diri sendiri. Sementara itu, pegawai tadbir dan diplomatik di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, Muhammad Ismail Muhammad Yusof berkata, pada usia 11 tahun dia mula mempelajari ilmu tahfiz di Institut Quran Kuala Lumpur IQKL. Dia kemudian menduduki penilaian menengah rendah PMR dan sijil pelajaran Malaysia SPM ketika menyambung pengajian di Sekolah Menengah Agama di Pasir Gudang dan Batu Pahat, Johor. Muhammad Ismail yang menghafaz 30 juzuk Al-Quran mempraktikkan pengulangan bacaan dalam setiap perjalanannya ke dan dari tempat kerja di Bangi, Selangor, di samping sentiasa memainkan audio bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kereta. Berkenaan cabaran, sudah tentulah cabaran yang paling utama adalah untuk menjaga Al-Quran itu sendiri.
seperti yang kita sedia maklum, bertugas di pejabat ini memerlukan komitmen yang agak tinggi. Jadi mengulang Al-Quran itu menjadi sedikit terbatas masa dia. Jadi sebagai seorang yang mengamalkan Al-Quran, kita perlu cari masa yang sesuai, yang paling efektif bagi diri sendiri. Jadi atas sebab itu kadang-kadang dia memberi satu motivasi kepada saya untuk terus mengulang Al-Quran bagi memantapkan hafazan. Dan yang kedua, apabila kita bercakap mengenai title Al-Hafiz itu sendiri, kita bawa title itu bukan dengan title sahaja, tapi kita bawa dengan cerminannya sekali. Cerminan akhlak, cara bercakap, cara bergaul, cara kita bermuamalah dengan orang di sekeliling kita. Dan itulah yang menjadi cabaran sebenarnya, terutamanya bila kita terjun ke dalam masyarakat yang status sosial ni pelbagai, daripada kalangan ustaz hinggalah pada kawan-kawan kita yang suka huha-huha kan. Jadi bagi saya seorang hafiz tu perlu bijak menyesuaikan diri dia dan meletakkan diri dia sebagai orang yang memegang panji-panji Allah iaitu Al-Quran, dan dalam masa yang sama menjaga hubungan dia sebagai seorang rakan, sebagai seorang anak dan sebagai seorang individu yang sukakan hubungan mesra di antara satu sama lain.